Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih ada lagi Radio 12 Malam sama dengan saya Angah. Baik, kali ini kita akan fokuskan dengan channel kita yang asal. Lama-lama sangat nanti bersawang. Sebelum kita teruskan, sama-sama kita berdoa semoga dipermudahkan segala urusan, dipermurahkan rezeki, diperlepaskan kita daripada segala hutang dunia dan akhirat, diberikan anak yang soleh dan soleha, diberikan syurga buat kita serta mak ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah bertamajalis. Kita akan ikut marathon balik. Kita akan buat susunan semula daripada tamajalis dengan tajuk Puja Lidah Anak Dara. Cuba kau tengok Tamar, apa yang jatuh atas lantai. Cukup Datuk mengeluarkan perintah. Dengan rasa jijik, saya segera mematuhi cakap Datuk. Saya periksa ulat-ulat yang ada di atas lantai. Bukan ulat, Datuk. Beritahu saya terketar-ketar. Kalau bukan ulat, apa kebendanya tu? Ni benang putih yang dah reput dan bercerai-cerai. Kalau dikumpulkan jumlahnya ni nak dekat 3 buku benang ni. Sebenarnya, penglihatan kita ni dah disihir. Benang tu nampak macam ulat. Datuk terus renung ke muka isteri Haji Salim. Datuk juga menyuruh Haji Salim mencari 3 pucuk pisang tanduk yang belum kembang penuh. Isteri Haji Salim menyediakan bahan-bahan tersebut. Tubuh Haji Salim diletakkan atas pucuk pisang tersebut, manakala kepalanya dilapik dengan badan kukur kelapa. Mata kukur yang bergigi 100 dicabut, diikat pula pada ibu kaki kanan dan kiri Haji Salim. Tubuh Haji Salim tidak menggeletar lagi. Dia terbaring kaku, macam orang pingsan. Beberapa minit kemudian, Haji Salim membuka matanya. Mukanya yang pucat kembali menjadi merah. Pucuk pisang yang melapik badannya terus kecut dan layu, macam kena api. Haji Salim terus duduk. Bengkak di lengannya terus surut. Wajah Datuk direnung oleh Haji Salim seketika, seolah-olah mengucapkan ribuan terima kasih. Datuk terus memeluk tubuh Haji Salim erat-erat. Kita tak sedar yang kita dah kena sihir. Tapi, oh maaf, saya ulang balik ya, silap ni. Kita sedar yang kita kena sihir, tapi tak terdaya nak lawan dia. Pengaruh setan tu cukup kuat. Jadi kita dah lupa dengan beberapa ayat Quran yang perlu dibaca bila terasa diri ni disihir orang. Beritahu Haji Salim pada Datuk. Datuk terus menepuk-nepuk belakang Haji Salim sambil berkata, rawatlah luka awak tu. Kalau tak boleh, pergi sajalah ke klinik kerajaan. Rasanya boleh dibuat cara kampung. Buatlah apa yang patut, asalkan luka awak tu sembuh. Saya cuba ya, dengan izin Allah, tetap sembuh. Saya cuma tersenyum saja mendengarkan perbualan Datuk dengan Haji Salim. Isteri Haji Salim juga tersenyum. Senyumannya tentulah lebih lebar daripada saya. Suaminya sudah beransur pulih. Datuk juga menceritakan pada Haji Salim tentang usahanya mencari rumah dukun pendekar yang mencari guru pada Daud. Haji Salim menganggukkan kepala. Saya ni tak mampu nak lawan dia. Ilmu batinnya tu yang diapit syaitan cukup kuat, terang Datuk dengan wajah yang kesal. Berusaha dan berikhtiarlah. Kalau dibiarkan, ramai lagi orang yang jahanam. Tengoklah, sebelah malam nanti saya pergi lagi ke pondok dia. Kalau begitu biar saya ikut sama ya. Tak payahlah, diri awak tu pun belum cukup baik. Habis tu apa yang boleh saya tolong? Awak doakan jelah kejayaan saya. Baiklah, saya berjanji. Datuk terus bersalam dengan Haji Salim. Kami meninggalkan rumah Haji Salim. Waktu saya sampai di kaki tangga rumah Datuk, matahari sudah pun berada di kaki langit. Beberapa ekor burung gagak berterbangan menuju ke sarang. Kelawar mula mengembangkan kepak mahu memulakan tugas mencari rezeki. Saya renung ke langit. Cukup bersih. Saya lihat keluang terus terbang berkawan-kawan mencari bunga durian. Secara kebetulan, waktu itu musim durian berbunga di kampung saya. Terdengar sayup-sayup tembakan senapang kampung berlaras satu berturut-turutan. Tam! Tam! Tam!
Yang tu tipu. Dan fahamlah saya, tembakan itu dilepaskan oleh beberapa orang Cina yang datang dari sejauhan dan air tawar yang suka makan daging keluang. Cepat mandi, maghrib dah tiba. Kita ni nak pergi ke surau sekarang. Kau lambat, aku tinggal. Sergah Datuk dari anjung rumah. Dia sudah pun siap mandi dan mengenakan pakaian yang rapi. Malam ni ada guru agama dari Jabatan Agama Islam. Dia nak mengajar rukun haji dan mandi mayat. Sambung Datuk lagi. Tanpa membuang masa, saya terus mandi. Tergesa-gesa sarungkan kain pelekat dan baju Melayu. Kepala saya terus diserkup dengan ketayap putih. Tinggal. Saya meninggalkan surau kira-kira jam 11 lebih. Lepas makan malam, saya terus masuk ke bilik tidur. Datuk terus membaca Quran di ruang tengah. Mungkin badannya terlalu letih. Saya pula terus terlelap. Saya terjaga. Bila Datuk menyentap kaki kanan saya agak kuat dari biasa. Tanpa fikir panjang, saya terus duduk. Cepat. Bukan. Cepat sangat, subuh datang. Bukan subuh lah, baru pukul 3 pagi. Dah bangun, ikut aku. Kemana pula tu? Bangunlah, kau jangan cakap banyak lah. Saya terus bangun dan tukar pakaian. Kemudian terus mengikut Datuk menuju ke pondok lama di tengah sawah. Berjalan dalam keadaan yang agak gelap dalam suasana yang dingin memang terasa sukar sekali. 2-3 kali juga saya terjatuh kerana tersepak tunggul dan ranting kayu. Melangkah tu biarlah dengan teliti, beritahu Datuk bila kami sampai di halaman pondok lama. Semua pintu dan tingkap pondok itu bertutup rapat. Dari celahan papan dinding yang susunannya tidak teratur dan rapat, terlihat cahaya pelita minyak tanah. Saya dan Datuk mengintai ke dalam pondok melalui celah-celah papan dinding. Ada 2 tubuh bengkok yang terkapar atas lantai, macam angka 5 yang jaraknya tidaklah jauh dari pelita minyak tanah. Mereka ni semua memakai baju dan seluar hitam. Saya kenal mereka. Lelaki yang meletakkan tangannya atas leher sambil mengeluarkan dengkur yang kecil itu adalah Daud. Manakala lelaki yang merapatkan kepala lututnya dengan pangkal dagu dan tidak berdengkur itu ialah Kamal, guru kepada Daud. Tidak jauh dari pelita minyak tanah, di sebelah kanan terdapat beberapa keping daging kering yang nipis diletakkan atas daun pisang. Sekali pandang, daging itu bentuknya macam paru goreng. Tidak jauh dari daging kering pula terdapat dupa yang diisi dengan bara. Dupa itu mengeluarkan asap yang nipis bersama dengan bau kemenyan. Apa benda yang macam daging kering tu, Tok? Cuba kau teka. Kau kira. Berapa jumlah daging kering tu? Selesai mendengar cakap Datuk itu, saya terus menghitung daging kering tersebut. Ada 7 keping lah, Tok. Maknanya mereka ni dah memotong 7 lidah anak dara sunti. Alamak. Keluh saya cemas. Badan saya mula terasa seram dan sejuk. Perkara-perkara yang buruk dan menakutkan mula terbayang dalam kepala. Mereka ni baru saja lepas memuja lidah, bisik Datuk ke telinga saya. Datuk terus menggaruk pangkal pipi kanannya yang digigit nyamuk. Seekor katak puru melompat tidak jauh dari kaki saya. Beberapa ekor nyamuk mula menggigit cuping telinga saya. Angin pukul 3 pagi terus bertiup garang. Dedaun rumbia berlaga sama sendiri. Begitu jugalah dengan daun kelapa. Dahan dan ranting kering terus gugur ke bumi. Bunyi daun rimba, daun kelapa dan ranting yang jatuh itu apabila berpadu menimbulkan bunyi yang tidak menentu. Sesekali terdengar macam bunyi suara bayi menangis. Bila diteliti, terdengar pula seperti bunyi orang yang mengeluh menahan kesakitan. Dan ada masanya pula macam bunyi orang ketawa. Disebabkan saya tahu punca dari semuanya itu adalah dari dedaun dan ranting yang jatuh di tiup angin, maka hati saya tidaklah cemas sangat, tetapi debarnya tetap ada. Tiba-tiba saya lihat Kamal bangun. Dia membuka seluarnya dan bertelanjang bulat. Saya menutup muka bila dia menghalakan anunya yang hodoh ke arah saya. Anunya yang hodoh.
Sial betul lah. Haram jadah betul. Kutuk saya. Datuk tersenyum melihat telatah saya. Tiba-tiba saya terdengar bunyi air. Saya pun membuka mata. Ya Allah. Hai. Dah kenapa begitu buruk benar perangai Kamal? Dia kencing berdiri dalam pondok yang menjadi tempat tidurnya. Kamal sarung kembali seluarnya. Dia duduk sambil mengutip ulat-ulat tokak yang jatuh atas lantai. Ditaruh kembali ke dalam tokaknya kembali. Masuklah. Kenapa mengintai? Perbuatan tu tak baik. Secara mendadak saja Kamal bersuara. Saya tahu kata-kata itu ditujukan pada Datuk dan saya. Cepat-cepat bahu Datuk saya cuit. Jangan silap. Dia tu bukannya bercakap dengan kita. Dia tengah bercakap dengan orang lain. Dengan siapa pula tu? Kau cakaplah. Cakap Datuk itu memang tepat. Saya lihat salah satu lidah yang ada di hadapannya bergerak-gerak. Lidah itu berpusing-pusing di hadapan Kamal sebentar. Kemudian, lidah itu terus terdampar atas dupa. Bara dalam dupa terus padam. Kepulan asap bertambah tebal keluar dari dupa. Dari gumpalan asap itu, saya lihat ada kepala manusia yang berawang-awangan. Dari mulutnya terjelir lidah yang panjang dan menitik darah segar ke dalam dupa. Kepala yang botak licin dengan dua mata terpelohong ke dalam tu berpusing-pusing atas dupa. Berhenti pula bila mata yang berlubang tu menentang mata Kamal. Daud pula terus berdengkur. Dia tak tahu apa yang berlaku pada sisinya. Kamu lapar ke? Tanya Kamal. Lidah yang terjulur dari kepala yang licin itu tersentap ke dalam. Dari matanya yang terpelohong ke dalam memancarkan cahaya bara yang menyilaukan pandangan saya. Perlahan Kamal mengangkat kakinya yang tokak itu ke arah bara. Beberapa detik kemudian, lidah dari kepala botak terjulur kembali. Kali ini lebih panjang dan lebar dari tadi. Lidah yang merah segar itu terus menjilat-jilat tokak di kaki Kamal, macam lidah kucing yang menjilat susu yang tumpah. Beratus-ratus ekor ulat dari tokak Kamal berlari atas lidah dan hilang ditelan oleh kepala licin. Perkara itu berlangsung kira-kira 2 minit, 2 ataupun 3 minit macam itulah. Semua ulat-ulat di tokak Kamal hilang. Kamal menarik kakinya kembali. Tanpa dikejutkan oleh sesiapa, Daud terus bangun dan melukakan ibu jari kakinya dengan pisau lipat. Darah merah memancut dari ibu kaki. Sebelum darah itu menitik ke atas lantai, Daud menghalakan ibu jari pada lidah dari kepala botak itu. Keadaan Daud dan Kamal berbeza sekali. Ulat di tokak Kamal dijilat dengan lidah, tetapi darah Daud terus disedut dengan rakusnya oleh kepala di atas dupa. Masa darahnya disedut, Daud tetap tersenyum. Baiklah, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk menekan butang like dan subscribe. Juga, jangan lupa untuk di-sharekan channel ini kepada kawan-kawan supaya mereka tidak terlepas kisah-kisah redan daripada kisah-kisah legenda ini. Terima kasih semua. Mari kita teruskan. Tarik kaki kamu. Kamal mengeluarkan arahan. Cepat-cepat Daud menyentap kakinya. Kepala licin di atas dupa berpusing lagi. Asap kian tebal dan menghitam. Asap yang menebal di dupa mula menipis. Kepala manusia yang menggerunkan itu masih lagi berada kat situ. Kali ini dia dah tak pusing dah. Kepalanya yang botak licin mula ditumbuhi oleh rambut yang hitam lebat dan panjang sampai ke atas lantai. Dan rambut itu seolah-olah menjadi tiang untuk kepala tanpa badan itu berada dalam keadaan yang tegak. Lidah anak darah suntik masih belum cukup 44. Kalau tak cukup apa yang kamu tuntut, tak akan menjadi. Kamu tak akan menjadi kaya raya. Kamu tidak akan dapat harta karun. Kamu tak boleh hidup sampai dunia kiamat. Terdengar suara parau yang keras. Tidak tahu dari arah mana datangnya. Tetapi yang pasti, mulut dari kepala yang kaku atas dupa itu bergerak-gerak. Matanya nampak berkedip-kedip sekali-sekala.
Apa yang kamu dapat sekarang ni cuma separuh saja. Pantangnya kamu tak boleh kena air dan pasir yang timbul di tengah sungai. Semua pantang itu akan menjadi tawar bila dapat 44 lidah anak dara sunti. Bergema lagi suara parau yang keras. Kamal termenung dan merenung muka Daud. Kamal terus mengangkat kedua belah tapak tangannya ke dahi. Dia menyembah kepala di atas dupa sambil berkata, "Kami dalam bahaya di sini, Maha Guru." "Aku tahu. Kamu harus pindah. Carilah mangsa di tempat lain." "Ya, Maha Guru." "Kamu sekarang ni diintip musuh." Kamal terus melompat seketika. Kemudian duduk kembali dengan tenang. Asap dalam dupa berhenti. Kepala yang ada di situ terus hilang. Apa yang saya lihat sekarang ialah kepingan lidah yang terawang-awang dan kembali terkapar di atas lantai bersama dengan lidah-lidah kering yang lain. "Sebelum mereka menyerang kita, elok kita balik," kata Datuk. Kami tergesa-gesa pulang. Waktu kami meniti atas batas bendang, kami melihat sejenis cahaya yang memanjang-memancar di atas bumbung pondok lama. Cahaya itu bergumpal-gumpal di situ dan bentuknya macam kepala ribut. "Setan!" tutur Datuk sebaik sahaja sampai ke kawasan kebun getah. Saya menoleh melihat cahaya yang sudah bertukar rupa itu. Kali ini muncul pula dari tulang bumbung pondok lama. Bentuk cahaya itu sekadar sebesar telur ayam. Merah menyala dalam jumlah di antara 10 hingga 20 biji. Cahaya bulat tu kelihatan bergolek-golek atas atap rumbia, kemudian bertukar menjadi memanjang dan tajam menuju ke dada langit dalam bentuk ekor ikan pari. Sekali pandang macam bunga api dengan pelbagai warna. Bila cahaya yang menuju ke dada langit itu hilang, saya dapati api membakar daun-daun getah yang kering di sekeliling saya. Api itu terus marak. Katak dan cengkerik bertempiaran lari menyelamatkan diri. "Kau jangan pedulikan dengan api itu," kata Datuk, lalu menarik tangan saya untuk merempuh api. Saya keberatan untuk melakukannya. Saya bimbang kalau kaki seluar saya disambar api, badan saya pasti terbakar. "Ikut aku." "Dah, kau jangan banyak fikir," tambah Datuk lagi dengan nada suara yang keras. Badan saya mula berpeluh. Bahang api membuatkan saya jadi tidak menentu arah. Api terus marak. Kiri, kanan, depan dan belakang penuh dengan api. "Kita tersepit ni tu. Hei, kita boleh mati kat sini tu," kata saya. "Kalau Allah berkehendakkan kita hidup, kita akan tetap selamat." "Tapi saya bimbang." "Apa ke benda yang kau bimbangkan?" sergah Datuk sambil menjegalkan sepasang matanya. Saya terus terdiam. Di langit, bulan sabit mula muncul. Awan putih berarak tenang di langit biru. Angin dini hari terus bertiup menggugurkan dedaun getah yang cukup tua. Peluh dingin terus menguasai sekujur tubuh saya. Pejam celik, saya menatap wajah Datuk dalam keadaan yang selamba. Api kian menghampiri saya dan Datuk. Perlahan-lahan Datuk membungkukkan badan mengambil sekepal tanah. Dengan tenang, tanah yang dikepal itu terus diserakkan ke arah api yang mengelilingi kami. "Biasanya dengan cara ni dapat menahan perbuatan setan," kata Datuk sambil merenung ke arah saya yang sedang menyapu peluh di dahi dengan telapak tangan. Tiba-tiba, Datuk kelihatan resah. Api tidak juga padam, malah kian meninggi. Gegendang telinga saya menangkap suara orang ketawa yang dibawa oleh angin dini hari. "Terlalu kebal ilmunya ni, Tamar. Apa yang mesti kita buat ni, Tok?" "Sabar. Allah memberkati orang yang berusaha." Keluh saya separuh kecewa. Datuk membungkuk lagi. Kalau sebentar tadi dia menggepal tanah dengan tangan kanan, kali ini dia menggepal tanah dengan tangan kiri dan tanah itu terus diserakkan dari arah kiri membawa ke kanan. Saya terkejut. Api yang menjulang terus menjadi kecil dan akhirnya padam. "Kita tak boleh tunggu lama dekat sini." Datuk terus menarik tangan kanan saya. Sepasang bibir Datuk terus bergerak-gerak. Apa yang dibacanya saya tak tahu. "Jangan tengok," suara Datuk meninggi bila dia melihat saya enggan melangkah dan masih merenung ke arah dedaun getah kering yang bertaburan atas tanah.
Saya merasa pelik kerana tak terdapat kesan abu atau dedaunan kering yang rentung di mamah api. Langkahlah cepat. Datuk mendesak dan perintahnya itu saya patuhi. Kami terus melangkah dalam nirai getah. Langkah Datuk ni terlalu cepat. Saya tercungak-cungak mengikutnya dari belakang. Gugur. Angin dini hari terus bertiup menggugurkan dedaun getah tua. Suara kokok ayam sayup-sayup terdengar. Suara burung tukang muncul sekali-sekala bersama dengan laungan anjing. Suasana demikian membekalkan rasa cemas dan bimbang dalam diri saya. 2-3 kali perasaan saya tersentak bila beberapa ekor katak puru yang memburu serangga melompat berhampiran kaki seluar saya. Memang timbul niat mahu memijaknya supaya katak-katak itu mati. Tetapi bila teringatkan pesan Datuk yang melarang membunuh binatang tanpa sebab, hasrat itu segeralah saya batalkan. Berhenti, kata Datuk. Saya pun berhenti melangkah. Angin dini hari yang bertiup membekalkan rasa sejuk ke seluruh tubuh. Datuk meletakkan telapak tangan kanan ke atas kening kirinya untuk beberapa saat. Dahinya nampak berkedut. Dari kening kiri, Datuk ubah telapak tangannya ke atas dada sebelah kanan. Perlahan-lahan Datuk menjatuhkan tangan kanan dan sepasang mata lembutnya meratah wajah saya. Dah kenapa tu? Daging dada aku ni bergerak-gerak. Apa alamatnya tu? Mengikut petua orang tua. Ada bahaya yang tak diduga. Suara Datuk lemah. Sebaik saja berhenti bercakap, saya terlihat seketul benda putih sebesar telur ayam melayang-layang di udara. Paling mencemaskan hati saya, benda putih itu menuju ke arah saya dan Datuk. Ambil daun getah kering. Kau kepitkan ke celah ketiak dan meniarap serta berlindung di balik pokok yang kecil. Datuk mengeluarkan arahan. Kelang kabut saya mencari daun getah kering dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Datuk. Benang putih itu berputar-putar atas kepala kami sambil mengeluarkan suara macam dengung kumbang yang amat kuat. Bila suara dengung itu berkurangan, benda putih itu mengeluarkan cahaya api dan jatuh kira-kira 10 kaki di hadapan saya dan Datuk. Di tempat benda itu jatuh, segeralah terbakar. Sebelum api itu melarat, Datuk segera mengepal tanah dan melemparkan ke arah api tersebut. Hei, api itu segera padamlah. Mari kita lihat apa bendanya tu, Tamar. Takutlah tu, barangkali gorgon. Hehehe, bukan barangkali bom tangan tu. Kau merepeklah, Tamar, ujar Datuk bersama dengan ketawa kecil. Saya dan Datuk pun mengatur langkah menuju ke tempat benda putih itu jatuh. Belum pun saya dapat memastikan benda tersebut, Datuk segera menutupnya dengan kain merah dan membungkusnya. Apa bendanya tu, Tok? Nanti sampai dekat rumah, kamu boleh tengok. Kat sini ada pantai larangnya ya, Tok? Kamu ni memang banyak mulut. Tanya ni. Ni, kamu tak boleh diam ke? Saya segera menutup mulut dengan telapak tangan. Tidak berani menentang biji mata Datuk yang terbeliak bagaikan memancarkan cahaya yang panas. Entah mengapa, setiap kali saya melangkah, dada saya terus berdebar. Macam ada sesuatu yang memperlihatkan gerak-geri saya dan Datuk. Saya dongak ke langit. Awan tetap bersih. Bulan sabit tetap ada. Lolongan anjing tetap berterusan. Tamar! Jerit Datuk sekuat hati. Saya lihat Datuk rebah ke bumi sambil memegang bahu kanannya. Datuk cuba bangun. Ternyata dia tidak mampu berbuat demikian. Saya jadi tak tentu arah. Tak tahu apa yang patut saya lakukan. Ada orang menendang aku cara curi lah, Tamar. Siapa orangnya? Aku tak tahu. Suara Datuk tersangkut-sangkut macam menahan kesakitan yang amat sangat. Jangan dekat dengan aku, Tamar. Kau berdiri dekat situ. Buka seluar kau. Kau telanjang dekat situ. Lepas tu angkat kaki kanan kau separuh dengan lutut, kata Datuk bila saya mahu bergerak menghampirinya. Sejuk tu, saya malu. Saya kena angin. Kau ikutlah cakap aku kalau kau nak hidup. Yalah, keluh saya sambil melucutkan seluar. Bila saya berdiri dalam keadaan yang berbogel, bulu roma di betis dan paha saya terus berdiri akibat dirempuh angin dini hari.
Badan saya menggeletar. Tak sanggup saya merenung bahagian tubuh saya yang terdedah. Datuk pula terus mengguling-gulingkan badannya di tanah. Saya tak tahu kenapa Datuk melakukan semuanya itu. Satu hal yang pasti, setelah berguling sebanyak 5 kali, Datuk dapat bangun dan berdiri dengan baik sekali. Gembira hati saya. Datuk yang kelihatan tenang sambil menekan pangkal belikatnya dengan kedua belah tangan. Kami mengatur langkah kembali. Dan ketika itu juga, kami terdengar bunyi tapak kaki orang berlari dengan memijak daun-daun getah kering. Jangan pedulikan, bisik Datuk dengan lembut. Saya terus melangkah. Bila sampai di pohon getah yang tumbang, kami melihat ada benda putih baring atas batang tersebut. Jangan toleh sampai 2 kali, Datuk mengingatkan saya. Baik, Tok. Bila sampai dekat pokok kabung ataupun yang dipanggil enau, saya lihat rambut perempuan itu berjuntaian di pelepah kabung. Rambut itu mencecah ke bumi. Rambut itu nampak kasar dan keras. Warnanya pula agak keperangan. Dari celah-celah rambut itu ternampak batang tubuh seorang perempuan dalam keadaan yang berbogel, berkulit putih tanpa mata dan dahi. Jangan kau renung, kata Datuk. Baik, Tok, balas saya. Semuanya setan, rungut Datuk dan meneruskan perjalanan tanpa mahu menoleh ke kiri dan ke kanan. Kawasan pokok kabung terus kami tinggalkan di belakang. Dan sekarang ni kami membelok ke kanan melintasi sebuah danau yang kecil. Tiba-tiba saya lihat dari permukaan danau yang berair cetek itu muncul berpuluh-puluh tangan yang berbulu. Semua tangan-tangan itu menghala ke arah kami. Saya didatangi rasa cemas kembali. Datuk segera mengambil sehelai rumput serunai laut. Rumput itu diramasnya hinggalah hancur. Sebelum rumput yang hancur itu dicampakkan ke dalam danau yang berair cetek, Datuk membacakan sesuatu. Aneh sekali. Bila rumput itu jatuh ke dalam danau yang berair cetek, tangan-tangan yang terkapai di permukaan danau terus hilang. Ingat ya, kerja kita belum selesai. Mungkin esok, mungkin lusa kita bertemu lagi. Tiba-tiba, Datuk dan saya terdengar suara dari arah kanan. Bila kami menoleh, seorang lelaki berdiri di situ. Bau tokak yang busuk dan hapak mula mencucuk lubang hidung kami. Orang tu datang lagi, Tok, bisik saya pada Datuk. Aku tahu, Tamar. Dia menggunakan kesemua ilmunya untuk menewaskan kita. Jadi apa yang kita mesti buat ni, Tok? Kalau Allah mengizinkan kita berjaya, tentu kita menang. Saya merenung ke arah lelaki yang berdiri dalam jarak 10 kaki darinya. Saya segera berselindung di belakang Datuk. Bau busuk dan apak dari tokak lelaki itu membuatkan tekak saya menjadi loya dan terasa nak muntah. Aku berpegang pada kata orang tua. Musuh jangan dicari. Kalau musuh datang, elakkanlah diri. Tetapi kalau sudah beralah dan mengelak, musuh datang juga. Aku tidak menolak lawan, tutur Datuk dengan nada suara yang lembut pada lelaki itu. Lelaki itu tersenyum, lalu membelakangi Datuk dan saya. Beberapa detik kemudian, lelaki itu terus gaib. Saya dan Datuk merasa aman dan mempercepatkan langkah. Datuk mahu sebelum azan subuh dilaungkan, kami mesti berada di rumah. Tanpa diduga, Datuk berhenti melangkah. Dia pusingkan badannya ke belakang. Sepasang mata tajamnya merenungi batang tubuh saya sambil ketawa kecil. Saya resah dan serba salah. Kau telanjang ya, Tamar? Telanjang, kata saya tersipu-sipu sambil menutup anu saya dengan kedua belah tapak tangan. Datuk terus ketawa. Seluar yang terletak di bahu kanan segera saya turunkan. Sesungguhnya, saya dah lupa dengan seluar dan diri saya yang telanjang akibat diresapi rasa takut dan cemas melulu. Pakailah seluar tu cepat. Tak malu, dah besar telanjang lagi. Hehe, usik Datuk. Saya terus sarung seluar ke badan dan terus meneruskan perjalanan. Peristiwa yang lucu itu meninggalkan kesan dalam diri saya hinggalah kini. Setiap kali saya melihat kanak-kanak telanjang, confirm saya akan teringatkan peristiwa lalu yang membuatkan saya senyum sendirian. Sampai
Waktu saya dan Datuk sampai di kaki tangga, terdengar suara azan subuh yang mendayu-dayu. Saya terus pergi ke perigi untuk membersihkan badan dan Datuk pula menuju ke sungai dengan tujuan yang sama seperti apa yang saya lakukan. Selepas menunaikan solat subuh tanpa minum kopi dan makan kuih, saya terus tidur terlena. Tidak mampu lagi rasanya saya menahan kelopak mata yang terasa amatlah berat. Saya dikejutkan oleh nenek kira-kira pukul 12 tengah hari. Bila saya bangun dan mahu melangkah menuju ke dapur untuk membasuh muka, saya terasa pening. Pandangan saya berpinar-pinar. Lantai yang saya pijak terasa turun naik dan berpusing-pusing. Saya hilang pedoman dan terus jatuh atas lantai. Nenek berlari dari dapur menghampiri saya. Tanpa membuang masa, dia menyandarkan badan saya ke dinding. Badan saya diurutnya 2-3 kali. Saya tersedak dan sendawa beberapa kali. Dari jendela, nenek memanggil Datuk yang sedang menjemur jala di halaman. Datuk segera naik ke rumah. "Ni dah kenapa ni?" tanya Datuk. "Ni, cucu awak ni. Bangun-bangun tidur dia terus pening. Lepas tu jatuh atas lantai."